Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你， Bapa, kami mengucap syukur 让我们可以在你的面前活出爱， sehingga di hadapan Tuhan kami boleh menebarkan kasih Tuhan. 因为你是充满爱的神， Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih 你从来没有撇下我们， dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 你要用你的真理造就我们。 Dan Tuhan memakai firman Tuhan untuk membentuk kami. 我们谢谢你， Kami bersyukur pada Tuhan. 这个时候我们来到你的面前， Tuhan, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. 我们要谦卑我们每个自己。 Kami mau merendahkan diri 主啊， kami. 求你的灵在我们当中进行你的恩典， Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dan memberkati kami. 让我们有你的话充满在心中。 Sehingga firman Tuhan tinggal di dalam hati kami. 当我们走出无论到什么地方，有你的光明来引领， Sehingga saat kami keluar dari tempat ini, terang Tuhan terus menaungi kami. 使用我们的脚中能够踏出这个佳美的中句。 Kiranya Tuhan yang memimpin langkah kami pada akhirnya. 我们谢谢你， Kami mengucap syukur pada Engkau. 帮助我们今天早上的崇拜。 Kiranya Tuhan yang menolong kami pada ibadah 我 pagi 们在 ini. 台上为你传讲的， Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan di atas 我 mimbar, 们在你面前敬拜你的， ataupun kami yang menyembah Tuhan. 我们都需要你用你的话语来引领。 Kami butuh firman Tuhan untuk memimpin kami. 谢谢你 Terima kasih Tuhan. 为我们预备这么好的聚会， Terima kasih Tuhan sudah menyiapkan 交 untuk 托 ibadah 奉 yang 耶稣 indah. 圣名， Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹们，早安！ Selamat pagi saudara-saudari. 我们感谢神，让我们今天可以回到他的面前来敬拜他。 Kita bersyukur pada Tuhan jikalau kita diberi kesempatan untuk berkumpul memujinya. 今天我们教会安排的信息就是坚守做见证，传福音。 Tema yang diberikan pagi hari ini adalah taat bersaksi dan memberitakan Injil. 我们用这一句话来讲的时候，真是很轻松。 Saat kita mengucapkan kalimat ini rasanya mudah sekali, bukan? 但是我们要用坚戒的心来对主说：“主啊，对我们说话。 Tapi marilah kita dengan hati yang siap berkata kepada Tuhan, Tuhan berbicaralah kepada kami. ”这个时候，我们来看几处的经文。 Mari kita akan melihat beberapa ayat firman 我 Tuhan. 要大家来看这个哥林多前书第9章。 Kita akan melihat di dalam satu ayat 1 Korintus 9. 哥林多前书第9章 1 Korintus 9第18节。 ayat 18. 哥林多前书第9章18节。我们请弟兄姐妹们一同来读。如果你们圣经打开了，我们就一同来读第18节。 Jikalau kita sudah membuka Alkitab kita dan mari kita bacakan bersama ayat 18. 我们用中文来念。 Kita 既 akan 是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱的福音，免得用尽我传福音的权柄。 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 我要大家再来读一段的经文，差不多长，在马太福音第7章。 Dan kita juga akan membaca satu bagian yang lebih panjang, yaitu di Matius pasal 7. 第13节到第29节。 Ayat 13 hingga 29. 呀，马太福音第7章13节到29节。我会从这个用华语，我从第七节我念到第23节，24节到29节，我请用印尼文来读。 Kita akan bacakan dalam bahasa Mandarin dari ayat 13 hingga 24, kemudian 25 hingga 29 dalam bahasa Indonesia. 你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，你可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？
既离里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的，才能进去。当那日，必有许多人对我说：主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉你们，我从来不认识你们，你们这些作恶的，离开我去吧。 Kita bahas Indonesia dimulai dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu dan mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya. 当我正在准备这个主题的时候， Saat saya sedang mempersiapkan tema khotbah hari ini, 不久我们教会有这个读经这个运动的这个读经的流程。 gereja kita ada mengikuti program membaca Alkitab. 就是每一天我们都要读一章的圣经。 Yaitu setiap hari kita membaca satu bagian firman Tuhan. 我不知道我们当中弟兄姐妹，到底你有没有跟着教会的这个计划来跟着每一天都学习读这个经文？ Saya tidak tahu apakah saudara mengikuti program gereja untuk membaca firman setiap hari. 在差不多3个礼拜以前，我们就是已经读了读这个士师记。 Kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu kita sudah mulai membaca kitab Hakim-Hakim. 有一天我就读到有关这个参孙的生平。 Ada suatu hari saya membaca kisah mengenai Simpson. 当我读这个参孙的这个生平的时候， Saat saya membaca kisah kehidupan Simpson, 我的心中呢感觉到非常的震颤。 hati saya terasa begitu gelisah. 我在那想， Dan saya berpikir, 我是不是这个人呢？ apakah saya seperti Simpson? 有时候感觉到不是， Terkadang saya pikir bukan. 但是有时候感觉到我是这个人。 Tetapi kadang saya berpikir sayalah Simpson ini. 我们常常落在好像他的情况里面， Terkadang kita merasa kita ada di posisi yang sama dengan Simpson. 我们会有肉体的情欲。 Kita punya keinginan nafsu kedagingan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi 当 Tuhan. 我这么思想的时候， Pada saat saya merenungkan firman 到 itu. 最后我们看到他真的他是落在非常最残酷的情况。 Dan pada akhirnya dia jatuh dalam kondisi yang begitu mengenaskan. 在参孙还没有出生以前， Pada saat Simpson belum lahir, 是以色列人以色列落在一个灵性非常低落的时候。 bangsa Israel itu jatuh pada taraf iman yang begitu rendah. 所以上帝呢就把这以色列人交给这非利士人。 Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Filistin. 以色列人在那边，神的显明，以色列人就遭遇到在世事里面的痛苦。 Dan Tuhan sudah menetapkan mereka akan menderita selama 40 tahun. 这是以色列人在受外邦人受苦难的一个最严重的一个时期。 Dan itu adalah masa-masa terburuk di mana bangsa Israel mengalami penganiayaan. 所以他们在痛苦当中的时候，他们就呼求上帝啊，求你救我们吧。 Dan di dalam penderitaan mereka, mereka terus berseru kepada Tuhan. 我们岂不是你的显明吗？求你带领我们的道路。 Bukankah kami ini bangsa pilihan Tuhan? Kiranya Tuhan menunjukkan jalanmu. 神的慈爱动了爱心， Dan Tuhan tergerak 他就要拣选一个人， dan dia membangkitkan, memanggil 所以 seorang. 他就差这个天使到参孙的父母亲的家。
Dan dia meminta seorang malaikatnya untuk ke rumah Simson 对他们说：“你们要生一个儿子， dan berkata kepada orang tuanya bahwa kalian akan melahirkan seorang anak 他要做这个拿西尔人。 dan ia akan menjadi seorang nazir Allah. 拿西尔人就是说要分别为圣，被上帝所使用， Seorang nazir Allah adalah orang yang sudah dipisahkan, dikuduskan 他将会有很大的力量， dan dia akan punya kekuatan yang besar 他要使用这个参孙。 dan dia akan memakai Simson ini. 这个参孙呢，他做他的生活呢，他出生了以后呢，他从小长大，他的头发不可以剃掉， Dan sejak lahir Simson tidak pernah dicukur 他 rambutnya 走神圣的道路， dan dia menjalani 不可以喝 jalan yang 清酒浓酒， suci. Tidak boleh meminum anggur 不可以接近这个石狮，还有其他的， dan tidak boleh mendekati mayat dan lain-lain. 完全奉献被上帝使用。 Dan hidupnya sepenuhnya diberikan untuk melayani Tuhan. 参孙他开始的时候，他是真有信心， Dan pada awalnya Simson ini 他也有 sangat 爱心， percaya diri dan penuh kasih. 他知道他有很大的力量从上帝而来， Simson tahu dia punya kekuatan dan itu datang dari Tuhan. 但是他开始走他的这个世事的道路的时候， Namun saat dia menjalani kehidupan sebagai hakim, 其实他不可以参与在这个非利士人的生活当中， harusnya dia tidak ikut di dalam kehidupan pergaulan bangsa 但 Filistin. 是他就是愿意跟他们在一起，那些外邦人的习惯， Tapi dia malah mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Tuhan. 这就是他沉迷于失意的这个罪恶当中， Sehingga dia akhirnya jatuh dalam dosa. 放纵他自己， Dia membiarkan dirinya. 所以他的凌晨的致命伤就是他放纵他自己， Jadi yang menjadi sandungan adalah dia membiarkan dirinya. 知道自己是要分别为圣，为神所工作。 Dan sebenarnya dia tahu dia diserahkan sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. 他有信心却没有德行， Dia punya iman tapi tidak punya perbuatan. 他有灵感，但是他却是随着肉体。 Dia punya roh yang memimpin tapi dia mengikuti keinginan daging. 他有恩赐，但他却不遵行上帝的旨意， Dia punya karunia tapi tidak menaati perintah Tuhan. 他更是滥用了他的力量。 Dan dia menyalahgunakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. 结果呢，他就两个眼睛都被非利士人挖掉了。 Dan pada akhir kisahnya kedua matanya dicungkil. 为什么？ Kenapa? 因为他一生都不可以剪的头发呢，结果遭遇到那个巨尼把他的头发剃光的时候，他的力量就完全失去了。 Karena harusnya kekuatan yaitu rambutnya tidak boleh dipotong dan pada akhirnya karena pengaruh seorang perempuan 他就好像 rambutnya 平常的 dipotong 人， dan kehilangan kekuatan dan 他就 menjadi 不能够 seperti orang 战 biasa. 胜非利士人。 Sehingga dia tidak bisa menang melawan orang Filistin. 当他的头发一光的时候， Saat rambutnya 他力 dipotong 量逝去的时候， dan kekuatannya hilang. 他的手、他的脚都被这种铜链头链住了。 Dan kedua tangan dan kakinya dirantai dengan rantai. 他的仇人非利士人就把他放在这个监牢里面。 Dan musuhnya orang Filistin menempatkan dia di dalam penjara. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 本来是一个勇士，就变成了俘虏； yang tadinya seorang kesatria akhirnya menjadi tawanan. 本来是一个士师，他就成了一个囚犯， Yang tadinya seorang hakim akhirnya di penjara 失去了尊荣， dan kehilangan kemuliaan. 没有上帝的荣耀从他的生命里面发出来， Tidak ada kemuliaan Tuhan yang terpancar dari hidupnya. 他的情况就是好像是被神所撇弃了。 Kondisinya seperti sudah ditinggalkan oleh Tuhan. 到底他是神撇弃他，还是他撇弃上帝呢？ Apakah Tuhan meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan Tuhan? 他离开了上帝。 Dia meninggalkan Tuhan. 那个时候呢，非利士人再不怕他了， Dan saat itu orang Filistin sudah tidak takut padanya. 反而他们把他戏弄，好像一个傻子一样。 Dan orang Filistin memperlakukan dia sebagai bahan tertawaan. 为什么呢？ Mengapa? 明知自己是谁，但是不分别为圣为主而做事。 Harusnya dia tahu siapa dirinya, tapi dia tidak menyucikan dirinya dan tidak dipakai Tuhan. 所以保罗也这样的对我们说： Dan Paulus juga berkata demikian pada kita. 不要自欺。 Jangan meremehkan 在这 dirimu. 个加拉太书6章第7、第8节， Yaitu ada di Galatia 6 ayat 7 dan 8. 我们不要自欺，神是轻慢不得的。 Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. 人种的是什么，收的也是什么。 Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 顺着我们的情意去撒种，
Kalau kita mengikuti kedangingan kita, 我们一定会受情欲的败坏。 dan kita akan menerima hukuman dosa 是 daging. 这圣灵撒种的， Kalau kita menabur dalam roh, 从圣灵到永生。 maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang 我正在 terkasih, 想， saya terus berpikir. 这个参孙为什么会这样子？ Saya berpikir bagaimana Simpson bisa jatuh dalam kondisi seperti ini. 如果是你，会这样子吗？ Jikalau itu Anda, apakah juga akan sama? 当我思想的时候，我对神说：“主啊，如果不是你的手来牵我的话，我这个人还是一个未知数。” Saat saya berpikir, maka saya terus berkata, Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang memegang saya tidak akan sampai sekarang. 大利拉就是这个叫参孙落在这个罪恶当中的一个女子。 Delila adalah perempuan yang akhirnya membuat Simpson jatuh dalam 今天整个世界的各角落里面， dan sekarang di setiap sudut di dunia ini 都有这个大利拉的存在。 juga ada keberadaan Delila. 他把拿我们的头发它剃掉， Mereka mau membuat rambut kita terpotong. 神已经把他的力量赐给我们， Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. 但是呢，我们却是不愿意。 Tapi jika kita tidak mau, 神要我们成为光明的子女， Tuhan mau kita menjadi terang, anak-anak terang. 但是多少时候我们忘记我们的责任是什么？是谁？ Tapi seringkali kita lupa tugas tanggung jawab kita dan siapa diri kita. 我已经认识了耶稣基督， Saya sudah kenal Tuhan Yesus. 我已经受洗了， Saya sudah dibaptis 我已经成为圣工人员了， dan saya sudah 我是 menjadi 一个 pelayan 基督徒 Tuhan. 了。 Dan saya menjadi orang 我要 Kristen. 带领我的家人的信主， Saya mau membawa keluarga saya mengenal Tuhan. 有吗？ Apakah ada? 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 有大利拉一个一个的在我们的旁边，要剃光我们的头。 ada banyak Delila-Delila yang ada di samping kita yang mau memangkas rambut kita. 参孙的失败和堕落， Kejatuhan dan keterpurukan Simpson 甚至今天是我们每一个信徒的一头棒喝， itu adalah menjadi satu pelajaran bagi kita. 特别是我们， Dan terlebih khusus kita, 是我， saya, 是我们圣工人员， kita sebagai pelayan 是我 Tuhan, 们每一个做主仆人的一个境界。 menjadi satu saluran untuk berkat Tuhan. 所以，当我做预备这一段经文的时候，登山宝训的经文的时候，我心中非常的缭乱。 Menjadi nasihat bagi kita. Saat saya melihat khotbah di bukit, hati saya menjadi gelisah. 但是我们感谢神， Syukur kepada Tuhan. 神从来没有停止的用他的话语来提醒我们每一个人。 Tuhan tidak pernah berhenti memperingatkan kita melalui firman-Nya. 刚才我们所读的经文就是马太福音第7章， Firman yang kita baca di Matius 7, 从这第5章到第7章， dari pasal 5 sampai pasal 7, 我们称它是登山宝训。 kita sebut sebagai khotbah di bukit. 就是主耶稣呢，他带领他的门徒们到山上去，把这个很重要的经文来告诉他们每个人。 Yaitu saat Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas bukit dan memberitakan firman yang begitu penting ini. 我们也称它登山宝训，也叫做天过宣法。 Dan kita juga menyebut khotbah di bukit ini sebagai pengajaran tentang surga. 这个宣法就是hukum， 对啊 Hukum. 呀，就是教导每个上帝的儿女们都必须要学习的。 Yaitu satu hukum di mana setiap anak-anak Tuhan perlu untuk belajar. 刚才我们在谈天当中，我说真的，当我们读这个马太福音第5、第6、第7章，好好的一直读，好好的一届一届的去学习的话，我们一生都学不够。 Tadi saat mengobrol sebentar, saya jelaskan bahwa saat saya membaca pelan-pelan khotbah di bukit ini, pasal 5 itu, saya menyadari bahwa seumur hidup kita tidak akan bisa berhenti selesai belajar. 圣经的话语是我们每一个人必须要学的。 Firman Tuhan adalah hal yang perlu kita pelajari. 单3章的3章的这个经文，我们都必须要好好的学。 Dan 3 pasal di Matius ini adalah yang harus kita pelajari dengan 何 serius. 况是整本的圣经。 Apalagi satu buku Alkitab. 到底我们今天，我们每一个在座的弟兄姐妹，我们成了多少年的基督徒？我们已经实行了上帝的话有多少呢？ Selama hidup kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun, ada seberapa banyak ayat di Alkitab yang sudah kita lakukan?
如果有人这样子问我的话，我说我必须要把我的面孔把它遮起来。 Kalau ada yang orang bertanya seperti kepada saya akan menutup menutup dengan wajah saya. 我们还学得不够， Sungguh kita masih 因为我们忙 harus 于每 belajar. 每天的生活， Karena setiap hari kita 我们忙于我们很多的生活的这个交际， dan kita sudah disibukkan oleh kegiatan dunia. 但是这个邓曼三宝训，我们刚才所见的这个短短的经语里面，我们看到我们应当怎么样来学习。 Tapi melalui 3 pasal khotbah di bukit ini kita belajar bagaimana harusnya kita hidup. 今天呢，我们只有记录了一部分的经文，就是第7章13到第27节。第一段呢，我们可以看到是我们怎么样来显示我们的道路。 Dan saat ini kita akan khusus mempelajari di bagian 7 ayat 13 sampai 29 bagaimana kita menjalani hidup dari panduan ini. 第15节到第21节，我们要怎么样来认识这个生命？ Jadi dari ayat 15 sampai 21 bagaimana kita mengenal hidup. 最后的一段就是告诉我们，我们必须要把我们的生命建立在这个坚固的磐石上。 Dan yang terakhir mengajarkan pada kita harus membangun iman di dasar yang teguh. 第一段呢，我们就看到呢，我们怎么样选择道路，因为有2条的道路。 Yang pertama kita akan belajar bagaimana kita memilih jalan yang benar, yaitu ada 2 jalan. 主耶稣告诉我们， Tuhan Yesus mengajar kepada 我们 kita. 在人生的道路当中，我们有2条的道路， Dalam kehidupan kita ada 2 jalan, 一条是宽的， yaitu jalan yang luas 一条是窄的。 dan jalan yang sempit. 这个什么叫做道路呢？ Apa itu jalan? 道路的意思是告诉我们，就是我们人生的归宿。 Arti jalan itu adalah menuju kepada tujuan akhir 我们每 kita. 天走啊，我们一年走啊， Setiap kali, setiap hari, setiap tahun kita berjalan. 到了我们的时间，有一天我们的归宿要往哪里去？ Dan pada satu hari kita akan sampai pada tujuan akhir kita, yaitu kemana? 我往那个地方去，因为我的脚步已经在那边走，往那个点地去走。 Apakah saya akan menuju ke sana karena kaki saya terus melangkah ke arah yang sana? 是的，这个世界不是我们的家， Tentu saja dunia ini bukan rumah kita, 是帐篷，是暂时的， hanya sementara. 暂时借来用的。 Hanya sementara kita pakai untuk 有 tinggal. 一天我们要把它放下来。 Suatu hari kita akan melepaskannya. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们要往哪里去？ kemana kita akan pergi? 一条是引导我们走永生的道路， Satu jalan menuju kepada kekekalan 一条是引导我们进到灭亡的道路。 dan satu jalan menuju kebinasaan. 永生就是有上帝同在的地方， Hidup kekal yaitu hidup di mana Tuhan ada. 永生是永永远远活在光明里面。 Hidup kekal adalah hidup terus di dalam terang Tuhan. 永生就是我们享受上帝所给我们一切的丰富。 Hidup kekal yaitu kita menikmati kelimpahan dari Tuhan selamanya. 相反的窄路， Dan sebaliknya jalan yang sempit 这个就是窄路。 menuju kebinasaan. 这条窄路引导我们到永生的道路去。 Jalan yang sempit ini akan memimpin kita kepada hidup yang kekal. 灭亡的意思就是带领我们走向这个死的道路。 Dan kebinasaan yaitu membawa kita kepada satu kematian. 灭亡就是永生的反面词。 Kematian adalah kehidupan atau hidup kekal lawan katanya. 反面lawan katanya. lawan kata ya. 灭亡是死， Kebinasaan yaitu kematian. 这是我们每一天所面对的一句话，叫做死。 Yaitu kata yang kita hadapi setiap hari. 什么是死呢？ Apa itu kematian? 这死呢，这就失去了上帝的生命， Kematian yaitu kehilangan kehidupan dari Tuhan 当然就失去了上帝的同在。 dan kehilangan kebersamaan dari Tuhan. 什么是死呢？ Apa itu kematian? 什么是灭亡呢？ Apa itu kebinasaan? 这是永远的痛苦。 Yaitu penderitaan selama-lamanya. 到那个时候要悔改，已经没有机会了。 Jikalau saat itu kita mau berbalik, sudah terlambat. 不断的悔改也没有机会了。 Kita terus mau bertobat juga tidak ada 意思 kesempatan. 就是说， Artinya, 绝对的失去机会。
yaitu kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. 不能够在那一位跟那一位光明的上帝见面了， Sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Allah yang penuh terang, 就是在黑暗当中。 yaitu ada di dalam kegelapan. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 人一离开了上帝， jika seorang meninggalkan Tuhan, 我们就没有办法生存下去， maka kita sudah tidak mampu lagi hidup. 没有生存的能力， Tidak ada kemampuan untuk hidup. 没有能力做有意义的事情， Tidak mampu untuk melakukan hal yang 不能够 berarti. 思想永恒的真理。 Tidak bisa memikirkan makna dari hidup yang kekal. 所以灭亡不是没有了，不是没有了， Sehingga kebinasaan itu bukan artinya tidak ada lagi, 乃是灭界完全没有了。 tapi kematian yang kekal. 但是呢，我们的灵呢还是存在的， Tapi sebenarnya roh kita masih ada. 但是这个存在的灵呢，不能够见到上帝， Tapi jiwa roh kita sudah tidak bisa bertemu dengan Tuhan. 因为已经失去上帝的生命、上帝的帮助。 Karena kita sudah kehilangan hidup dari Tuhan dan kehilangan 而 pertolongan 且 Tuhan. 圣经那里告诉我们， Dan firman Tuhan 他 juga 形容那边的 mengatakan. 痛苦呢，就是有不死的虫在哪里。 Jadi disebutkan di situ ada ulat yang tidak akan pernah mati. 火不灭的在这个地狱里面， Api yang tidak pernah padam. 在圣经里面很清楚告诉我们， Dan sangat jelas tercantum di Alkitab. 这个门是宽的， Dan jalan ini adalah sangat lebar. 引到我们到这个灭亡永生的道路里面 Tap- 去。 Tapi akan mengantar kita menuju kebinasaan. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们到底这个时候我们的脚步在宽的道路，还是在窄的道路？ apakah langkah kaki kita ini ada di jalan yang luas atau jalan yang sempit? 我们要进入永生里， Kita mau masuk ke dalam 我们 kekekalan, 就要付代价。 maka kita harus bayar harga. 学是圣经的话语， Belajar firman Tuhan, 听神给我们的命令， mematuhi perintah Tuhan. 要我们做什么， Apa yang Tuhan ingin kita lakukan 是我们每一天必须要走的， harus kita lakukan setiap hari. 有它的法则， Dan ada hukum Tuhan, 意思上有它的规矩， ada aturan. 呀，有它的规矩。所以呢，我们要走在这个窄的道路里面， Jadi melalui jalan yang sempit. 所以就必须要受到很多的限制，我们好好的去走。 Jadi ada banyak batasan yang membuat kita harus berjalan dengan hati-hati. 圣经告诉我们， Ayat 这一条 firman 道 Tuhan 路就是 berkata, 跟随耶稣的道路。 jalan yang benar yaitu mengikuti jalan Tuhan. 我相信我们在座的弟兄姐妹，我们的心来到这里，我们就是要相信耶稣，我们跟随耶稣，我们要听他要我们做什么。 Saat kaki kita melangkah di tempat ini, berarti kita sudah siap untuk menaati perintah Tuhan, mengikuti jalan dan melangkah kaki sesuai dengan keinginan Tuhan. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 主耶稣对我们说： Tuhan Yesus berkata, 你们走在窄的道路里面，你就是做光做盐的。 engkau berjalan di jalan yang sempit yaitu menjadi garam dan menjadi terang. 我们会从上帝那里到这个丰盛的生命，让我们有力量知道怎么样面对这个世界的黑暗。 Sehingga saat kita menerima terang Tuhan, kita mampu berjalan di kegelapan. 所以我们靠着主的话语，我们要很谨慎的，一直慢慢的走，慢慢的走，一直的学习下去。 Sehingga mengandalkan firman Tuhan, kita berjalan dengan hati-hati berjalan dan terus melangkah. 但是有我们那一位亲爱的神，他在那牵引我们走，不至于跌滑。 Tapi ada Allah yang begitu mengasihi kita, yang terus menggandeng kita dan dia tidak berubah. 就是我们可能有时候我们会软弱，但是他要扶持，他要把我们抱抱在他的怀中。 Mungkin ada kalanya kita menjadi lemah, tapi Tuhan akan menggendong kita. 没有一个做父母亲的看到他孩子跌倒的时候，没有把他扶起来的。 Tidak ada orang tua yang saat melihat anaknya jatuh dan tidak mengangkatnya. 你看，我们走在窄的路当中， Saat kita berjalan di jalan yang sempit, 有我们爱我们的神来引领我们。 ada Allah yang kita kasihi yang akan memimpin kita. 但是窄的道路，但是宽的道路， Tapi jalan yang luas 乃是引到我们走向灭亡。 akan memimpin kita kepada kebinasaan. 其实呢，我们每个人都喜欢走的宽的路， Bukankah kita semua lebih senang berjalan di jalan 因 yang 为宽的 luas? 路我们很轻松， Karena jalan yang luas kita 可 menjadi 以很 lebih 随便的生活。
Kita bisa hidup dengan semena-mena, 没有受到限制， tidak ada batasan, 没有人来管我们， tidak ada yang mengurus, mengatur kita. 我们能够花天酒地的生活。 Dan kita hidup sesuai dengan keinginan nafsu daging kita. 我们不必说主日崇拜在礼拜天一定要在崇拜会来做礼拜。 Mungkin kita berkata kalau ibadah hari Minggu tidak harus di rumah Tuhan. 当守主日， Menjaga hari Sabat. 哎呀，多累哦！礼拜天哦，很想睡一下子，哎呀，又要做礼拜了。 Hari Minggu itu harusnya kita beristirahat, tapi kita harus ke gereja. 宽的道路不受限制。 Jalan yang luas tidak dibatasi. 哎呀，我们的教会啊，在那告诉我们，要读这个圣经啊。 Gereja kita memberikan program untuk membaca firman setiap hari. 我们的教会要复兴，我们要一同来同心祷告啊。 Gereja kita mau bangkit dan membutuhkan kita terus 还有 berdoa. 圣工人员来参加祷告会， Mari jemaat kita datang untuk berdoa. 做知识的来参加祷告会。 Yang menjadi majelis, ayo kita ikut kebaktian 每一位 doa. 爱主的弟兄姐妹，我们一同来参加祷告会。 Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita ikut kebaktian doa. 试试看，我们读我们的这个周训的时候， Saat kita membaca warta kita, 我们教会参加祷告会的人多少呢？ berapa jumlah orang jemaat kita yang mengikuti kebaktian doa malam? 你的名字有在当中吗？ Apakah nama saudara ada di dalamnya? 窄的道路很辛苦， Jalan yang sempit itu begitu sulit. 宽的道路不要紧。 Jalan yang luas lebih lebar. 如果是这样的话呢，我还是不做圣工人员，也不做这个执事，我也不做执委，不是更好吗？ Kalau begitu saya tidak mau jadi majelis, saya tidak mau jadi pelayan, bukankah gitu lebih gampang? 当然，我在这里的意思并不是说，如果我们不参加祷告会，我们就会灭亡，不是这个意思。 Tentu saja saya tidak mengatakan kalau kita tidak mengikuti kebaktian doa Rabu malam itu kita akan binasa. Bukan begitu. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 让我们每一个人真的很认真的听神的话。 Sehingga kita boleh dengan serius mendengarkan firman 我们 Tuhan. 好像是受限制，有束缚， Sepertinya kita dibatasi oleh berbagai hal. 但是乃是带领我们走在真理当中， Tapi Tuhan memimpin kita pada jalan yang benar. 让我们能够成为一个好的果子。 Sehingga kita menghasilkan buah yang 因 baik. 为我们是一棵好的树， Karena kita adalah pohon yang baik. 所以树好，因为就有好果子。 Karena setiap pohon yang baik menghasilkan 如果我 buah 们的 yang baik. 树不好的话， Kalau pohon yang tidak baik, 我们一定所结的果子是有虫的。 maka buah yang kita hasilkan itu pasti penuh ulat. 树结什么果子， Pohon bagaimana akan menghasilkan buah 是 yang 在于这 bagaimana 个 juga. 树它原来的种子是什么， Itu dilihat dari benih yang ditanam. 树的生命是什么。 Apa itu hidup dari sebuah pohon? 这个教导，主耶稣告诉我们， Pengajaran ini yang Tuhan 主 berikan 告 kepada 诉我们， kita. 今天我们要有怎么样的生命， Tuhan mengajarkan kita hari ini bagaimana memiliki hidup. 我有怎么样的生命， Hidup yang seperti apa yang harus 我 kita 就有 miliki. 怎么样的生活。 Itu akan menentukan jalan kehidupan hari-hari yang akan kita jalani. 生活是根据我们的生命， Hari-hari yang kita jalani itu akan mengikuti hidup kita. 所以我们行事于人， Sehingga saat kita menjalani hari-hari kita, 我的行为是怎么样子的， bagaimana perilaku tindakan 就是 saya, 看我的生命。 yaitu melihat kepada jiwa 我 roh 这个 saya. 是一个喜欢讲骗话的人， Kalau saya seorang yang suka berbohong, 因为我的生命本来就是喜欢讲骗话，骗人很舒服。 karena jiwa roh saya memang merasa saat saya berbohong saya merasakan satu kepuasan. 参孙是一个拿西尔人， Simpson adalah seorang Nasir. 他为什么会堕落呢？ Bagaimana dia bisa jatuh? 因为他错在肉体当中了， Karena dia jatuh di dalam nafsu 他开始 kedagingan. 讲骗话了， Dan dia mulai berbohong. 一次讲，两次讲， Dia berbohong sekali, dua kali. 所以就越来越沉迷在罪恶当中。 Dan akhirnya dia tenggelam di dalam dosa. 所以我们的生活是根据我们的生命， Sehingga hari-hari tindakan kita mengikuti dari jiwa roh 求主 kita. 真是保守我们的生命， Kiranya Tuhan terus menjaga hati pikiran 让 kita. 我们生命懂得怎么来界定走的道路。 Sehingga kita bisa menentukan jalan yang akan kita lalui. 今天我们世人会常常做很多外表的这个修饰， Saat ini banyak kita melakukan perombakan dari penampilan luar kita.
我今天要来讲到，所以就穿 jas 了。 Saya hari ini akan berkhotbah sehingga saya memakai jas. 但是不一定穿 jas 的人就是一个讲员， Tapi bukan berarti setiap orang yang memakai jas itu adalah seorang pembicara. 但讲员不一定要穿 jas。 Dan pembicara tidak harus memakai setelan Sama. jas. Bukankah 我 begitu? 的生命是什么？我是传道人，就是传道人。 Hidup saya sebagai hamba Tuhan, maka saya berperilaku sebagai hamba Tuhan. 但是今天真的有许多人不是传道人，但是他穿了 jas 以后，到处去传歪曲的真理。 Namun sekarang banyak orang yang bukan hamba Tuhan, penginjil, tapi mereka memakai jas dan menginjili. 做了许多假冒为善的事情，不造就人的事情。 Dan mereka melakukan hal-hal yang menentang dengan firman Tuhan dan tidak menyelamatkan. 但是我们人很喜欢的表面， Tapi bukankah kita lebih menyenangi penampilan luar? 如果里面有一个礼物，用很好的包装，我们看到哇，这个礼物一定很好。 Kalau kita menerima sebuah hadiah yang dibungkus dengan sangat apik, pasti kita merasa pasti hadiah isinya itu berharga sekali. 如果我们只有表面，但是没有生命的实在，不能够讨神的喜欢。 Jikalau kita hanya mementingkan penampilan luar dan tidak memikirkan isi dalam, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. 我们在箴言书那里告诉我们， Di dalam Amsal dikatakan, 这个猪啊，你把它弄得很清洁，洗刷得很清洁， seekor babi walaupun sudah dibersihkan dengan begitu bersih 你把它去给它晒晒太阳， dan dijemur 去干净的地方。 dan ditempatkan di tempat 哎 yang 呀，我们看 bersih, 这只猪啊，很清洁了。 pasti kita akan melihat, oh babi ini sudah bersih sekali. 儿童有这种的故事哦， Mungkin pernah mendengar cerita seperti ini. 但是你把它松下去，它就滚在那个这个污泥里去。 Tapi pada saat Anda melepaskan, membiarkannya, dia akan mencari kubangan dan berguling-guling di sana. 这就是它的生命， Karena itulah hidupnya. 所以它就活出这样的生活。 Sehingga dia memunculkan perilaku seperti 我 itu. 再来查学习查这个羊， Dan saya belajar mencari informasi terkait domba. 因为圣经里面形容我们是主耶稣的羊，是神的羊。 Karena di Alkitab kita diibaratkan sebagai domba Allah. 我要知道 Domba 他的 Tuhan.，我要明白他的生命是怎么样子的。 Sehingga saya mau mempelajari bagaimana kehidupan seekor domba. 那里告诉我们， Dan di situ disebutkan. 这羊它吃的东西要清洁的， Dan di situ saya menemukan informasi domba itu harus makan 它 makanan 喝 yang 的 bersih. 水也要清洁的。 Air yang diminum juga harus air yang bersih. 如果它已经弄到了肮脏的话， Kalau dia tidak sengaja terkena hal yang kotor, 他一定想办法弄他自己清洁， dia akan berusaha untuk membersihkan dirinya. 或者他在群体当中， Atau dia di dalam satu 那个羊之间他会彼此帮助，让我们的朋友让他自己能够清洁。 dan dia jika ada di dalam satu kumpulan, maka dia akan meminta teman-temannya untuk bantu membersihkan dirinya yang kotor. 请问， Permisi tanya. 我等着要问我自己， Saya juga bertanya kepada diri saya 我是 sendiri. 猪还是羊啊？ Apakah saya seekor babi atau 我 saya 好羡 seperti 慕我 domba? 是羊，我好羡慕我是羊。 Saya berharap saya seperti seekor domba. 你盼望你是羊吗？ Apakah Anda juga berharap 我们盼望我 Anda 们有羊的 seperti 生命， domba? Kita berharap seperti 要 kehidupan 把 seekor 神的 domba. 话语放在我们心中。 Dan kita harus menempatkan firman Tuhan di dalam hati kita. 不明白，我们继续的追求。 Kalau kita tidak mengerti, kita terus belajar. 主耶稣说 Tuhan Yesus berkata, 我是世界的光， Aku adalah jalan. 凡跟从我的， Barang siapa yang 必 jalan, 不走在黑暗里面， barang siapa yang melalui aku 必得 tidak 要生命的光，一定得到生命的光。 Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 今天我们每一个人已经蒙恩得救， Dan hari ini setiap kita sudah menerima karunia hidup kekal. 我们求着保守我们有一个继续不断地追求真理的心， Biarlah kita terus berdoa, Tuhan menjaga hati kita, terus mengejar kehidupan 就可以 kekal. 可以防备错误的教导， Sehingga kita boleh berjaga-jaga pada pengajaran yang 让 salah. 我们不至于走歪路。 Sehingga tidak membuat kita menyimpang. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 神更是要我们。第三就是我们是不是建立我们的生命在这个坚固的磐石上？ yang ketiga, apakah kita membangun hidup kita itu di dalam fondasi dasar yang kokoh? 最后一段那里告诉我们， Yang terakhir dikatakan demikian. 有一种的房子，
ada bangunan 建在磐石上， dan dibangun di 磐石 di atas batu. 呀。所以呢，当这雨淋的时候， Saat turun hujan 被水冲的时候， dan datang banjir 或者是被风飘摇的时候， atau digoncangkan angin kencang, 因为有好的根基， karena didirikan di atas 所以 batu 这个房子就很坚固不动摇， sehingga rumah ini menjadi kokoh dan tidak rubuh 也不会倒塌。 dan tidak akan rubuh. 哎呀，我们最近看到各地方各国都有很多的水灾发生。 Saat ini kita melihat di berita ada banyak tempat di negara manapun itu ada banjir. 当我们从视频当中看到的时候，一些的人情，那些他们的产物啊，他们财产、他们的物质啊，在那边颠簸的时候， Saat kita melihat gambaran dari kondisi itu adalah rumah mereka, barang-barang mereka itu semua roboh. 我们的心中真的不是滋味， Bukankah hati kita merasa begitu 感受 sedih, 到他们的痛苦。 merasakan penderitaan, kesakitan 我有 mereka. 时候看他们的时候，我试试看把我当作是在水当中，我不呼吸， Saya kadang mencoba membayangkan apa yang mereka alami ada di dalam air dan saya berusaha untuk menahan nafas saya. 如果我是当中的一个人，在 Kalau 在那个水冲当中， Kalau semisal saya adalah salah satu dari mereka di sana 它的水越来越深，越来越深， dan air itu semakin lama semakin naik 深到我不能够再呼吸了， dan naik hingga saya sudah tidak bisa 我没有 bernafas 东西好抓了， dan saya tidak ada tempat untuk berpegang. 我将要往那里去， Saya nantinya harus kemana? 死了， Saya akan mati. 再5分钟 Dalam 5 menit lagi 我就死了， saya mungkin akan 我就 mati 被飘出去了。 dan mungkin saya akan terdorong oleh arus. 再过2天，我就是一个变成腐臭的一个人了， Mungkin dalam 2 hari saat ditemukan saya sudah menjadi 在 mayat 地 yang 上已 busuk. 经没有我这个人存在。 Dan di dunia ini saya sudah tidak ada lagi. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 你知道吗？ apakah Anda tahu 今天有多少的人 ada begitu banyak orang? 盼望我们在座的弟兄姐妹，没有一个人是这样子的。 Saya berharap tidak ada di antara kita yang berakhir demikian. 我们的房子， Rumah kita, 我们的前程， masa depan 我 kita, 们的道路， jalan kita, 我们的永生， hidup kekal yang kita miliki, 乃是建立在磐石上。 itu harusnya dibangun di atas fondasi 如 batu. 果我们在磐石上， Kalau kita membangun dengan dasar di atas batu, 我们所依靠的主耶稣基督， yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus 他 Kristus. 是从来没有改变的， Karena dia adalah Allah yang tidak 从 berubah 以前、 dari dulu, 现在、 sekarang, 将来， dan 他永 selama-lamanya. 远与我们同在。 Dan Tuhan beserta kita 我们 sampai 感谢 akhir 主， zaman. 我们的教会叫做以马内利， Saya bersyukur kepada Tuhan gereja kita Immanuel. bernama Immanuel. 让我们在以马内利真的有上帝的同在，有上帝的见证，借助我们每个人活出来。 Sehingga kita benar merasakan Tuhan beserta kita, kita bisa bersaksi menjadi gaya hidup kita. 让我们在他的话语上，我们坚固不动摇，相信他。 Biarlah melalui firman-Nya kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita tidak goyah. 让我们的人生扎根在神的话语上。 Dan biarlah kita berakar dengan dasar firman Tuhan. 有神话语的人， Orang yang berakar dengan firman Tuhan, 诗人这么说， begini dikatakan. 诗人马什么 Mazmur berkata, 喜爱耶和华的， yang menyenangi firman Tuhan, 喜爱他的律法的， yang menyenangi 喜他的 hukum-hukumnya, 话语的人， yang menyukai 昼夜思想， dan setiap hari merenungkannya, 变为有福。 itu akan diberkati. 你愿意成为一个有福的人吗？ Apakah Anda mau menjadi orang yang berbahagia dan 我们的 diberkati? 人生是不是建立在他的根基上？ Apakah hidup kita itu dibangun di atas dasar firman Tuhan? 耶稣基督 Dasar 在 dari 他人 Yesus 生的 Kristus. 道路当中， Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya, 他自己成了一个模范， Tuhan Yesus menjadi satu contoh teladan. 他自己成了一个样式。 Dia menjadi satu saksi yang teladan yang hidup. 当他面对这个魔鬼而来的试探的时候， Saat Tuhan Yesus menghadapi percobaan dari iblis, 因为他把自己建立在神父神的话语上， karena Tuhan Yesus membangun dasar dari firman Allah, 所以他面对撒旦的试探， sehingga saat dia menghadapi percobaan dari iblis, 用圣经的话语来面对，
Dia menggunakan firman Tuhan untuk menjawab. 所以圣经告诉我们， Sehingga Alkitab mengajar kepada kita, 他面对一切的苦难， Tuhan Yesus menghadapi segala penderitaan, 所有的试探， semua pencobaan, 他不犯罪。 dan Tuhan tidak berbuat dosa. 为什么他不犯罪呢？ Bagaimana Tuhan tidak 为什么他 berdosa? 能不犯罪呢？ Bagaimana mampu Tuhan tidak 因为他 berdosa? 抓住神的话语。 Karena dia memegang erat firman Tuhan. 一个聪明人 Seorang yang pintar 会对他自己的人生下苦功， mungkin akan mempersiapkan dengan kerja keras, mempersiapkan jalan hidupnya. 他要打好的根基。 Dia sudah membangun dasar yang bagus. 所以呢，他在那里追求，知道怎么样来成为一个合上帝心意的人。 Sehingga dia boleh menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. 他如果想到他将来的前途要美好， Kalau dia menginginkan masa depan yang indah, 他一定在那里追求做一个怎么样的人。 maka dia akan berupaya untuk menjalani hari yang hidup yang bagaimana. 比如说，我的将来的生活要成为一个，不要再一直继续生活在这个贫困当中。 Contohnya, jikalau saya mau hidup saya di masa depan itu tidak berada di dalam kemiskinan, 我们并勤劳的刻苦， maka saya akan sangat 好好的读书， rajin sekolah, 好好的做一个有品格的人。 menjadi orang yang berkarakter. 面对很多的困难的工作，我都要去做， Saat menghadapi pekerjaan yang sulit, saya tetap tidak menyerah. 根基就越来越稳固。 Dan sehingga saya mulai mendekati goal saya 在任何的灾难当中， dalam segala pertempuran. 因为我们愿意去做，愿意去奋斗， Saat kita mau berusaha dan berjuang, 我们就不至于被这个社会所淘汰。 maka kita tidak akan tereliminasi di dalam kompetisi dunia ini. 求神帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita 让我们在每一天的生活当中， saat dalam setiap hari kita, 让我们不忘记神所托付我们的一件事情， sehingga kita tidak lupa dari tanggung jawab yang Tuhan berikan 就 pada 成为 kita, 见证。 yaitu menjadi saksi. 我就是这个人， Sayalah 我是一个 saksi. 基督徒， Saya 我 seorang 是光明 Kristen. 的子女， Saya adalah anak-anak Tuhan. 我是有永生盼望的人。 Dan saya orang yang penuh 在 pengharapan 我的 dan 生 hidup 命当 kekal. 中，我要为主结果子。 Sehingga dalam hidup saya mau menghasilkan buah. 今天你结了果子了吗？ Apakah Anda sudah 你是 menghasilkan 什么 buah? 树？ Pohon seperti apakah kita? 是结好果子，还是结坏果子？ Apakah pohon yang menghasilkan buah yang 是能 baik 结 atau yang 果子的 buruk? 树，还是不结果子的树？ Apakah pohon yang menghasilkan buah atau pohon yang tidak menghasilkan buah? 神把福音的责任托付在我们每个人身上。 Tuhan memberikan pesan untuk memberitakan 在我们 Injil 生活的 pada 范围 hidup 当中， kita. Dalam kehidupan kita, 我们的家庭、 keluarga 我 kita, 们的亲友、 saudara sanak 我们 famili 工作的 kita, 场所、 lingkungan pekerjaan kita, 你所用的司机， setiap kesempatan yang kita Nidak pakai. Apakah 每一天就是你为主发光的时刻。 baik supir, pembantu itu menjadi satu kesempatan kita untuk memberitakan Injil. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong. 我自己要走在永生的道路里面， Saya mau mengikuti jalan menuju 我 kekekalan. 也要有一个负担，有这个爱心，也愿意他们都能够脱离黑暗，进入光明。 Saya juga rindu dan terbeban untuk membawa lebih banyak orang untuk menuju terang. 因为我把我的人生建立在基督的磐石上。 Karena saya mau membangun hidup saya di atas fondasi Kristus. 耶稣要我们到处去传福音， Tuhan mau kita memberitakan Injil, 完成他的使命。 menjalankan misi Tuhan. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你， Bapa, kami bersyukur. 求你用你的真理来保守我们的心， Kiranya firman Tuhan yang menjaga hati kami. 让我们可以从你的话语当中，我们可以继续追求长进， Sehingga kita boleh terus dibangun melalui firman Tuhan. 让我们在每一件事情上都愿意依靠你， Dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. 不看我们以前所走的， Tidak melihat jalan yang pernah kita lalui dulu. 而是看到你在前面牵引我们， Tapi melihat bagaimana Tuhan menggandeng kami ke 你在 masa 后面 depan. 对我们说话， Dan Tuhan berkata kepada 好像 kami. 你对以赛亚说，让向左或者是向右。 Seperti Tuhan berkata pada Yesaya berjalan ke kiri 今 atau 天 ke 你 kanan. 把你的真理告诉我们， Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kami. 叫我们可以实行在当中。 Sehingga kami boleh aplikasikan dalam 我 hidup 们愿 kami. 意为主而活， Kami mau hidup bagi Tuhan. 我们愿意我们的人生稳固
Kami juga mau hidup kami kokoh di dalam 无 Tuhan. 论遇到什么事情， Saat kami menghadapi hal 顺利 pergumulan 的我们 apapun, 感谢神， yang lancar kami ucapkan syukur. 困难的不合我们心意的，我们都愿意感恩。 Yang saat dalam pergumulan kesulitan dan tidak sesuai harapan kami, biarlah kami belajar bersyukur. 当我们刚强的时候，我们软弱的时候，我们愿意为你而活， Saat kami kuat atau saat kami lemah, kami mau hidup bagi 因为 Tuhan. 你要扶持我们， Karena Tuhan menopang kami. 借我们的生命可以造就更多的人。 Melalui hidup kami menghasilkan, boleh menyelamatkan lebih banyak orang. 因为无论得时不得时，我们都要为你而活。 Karena siap atau tidak siap waktunya, biarlah kami hidup bagi 主 Tuhan. 啊，求你用你的话语光照引领我们。 Kiranya firman Tuhan yang menerangi, memimpin kami. 谢谢你听我们祷告， Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan 奉耶 mendengar 稣 doa 圣名 kami. 求的。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin.